Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Mahdi Benogometri C19A0297. Okey, kumpulan kami akan membentangkan mengenai jenis-jenis batik yang terdapat di Malaysia dan teori-teori yang dapat dikaitkan dengan jenis-jenis batik tersebut. Antara jenis kain batik yang kami akan bentangkan adalah batik blok, batik tulis, batik string dan batik pelangi. Manakala teori yang dapat dikaitkan dengan jenis batik ini adalah teori estetika kepengkarangan dalam karya, teori asas estetika dalam warisan, teori asas alam dalam warisan dan teori golden review. Perkara tersebut akan dibentangkan secara detail dan terperinci oleh rakan kumpulan saya yang lain. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Hai, salam hormat dan salam sejahtera. Nama saya Anjas Lijim, nomor metrik C19E0154. Okey, baik, kumpulan kami telah memilih tajuk untuk pembentangan proses estetika iaitu batik. Pada hari ini, tajuk yang bakal saya bentangkan iaitu jenis batik blok. Seperti yang kita ketahui, batik blok ini merupakan salah satu juga batik terap atau batik pukul yang merupakan seni kraft tangan buatan tradisional yang terkenal di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, batik ini terkenal di dua negeri, iaitu negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Okey, baik. Batik blok ini alat yang digunakan iaitu blok besi untuk dicok pada kain. Ini merupakan contoh alat yang digunakan dalam batik blok. Itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Sayuti. Nombor matrik saya C19A0207. So hari ini saya akan menceritakan tentang teori dalam batik blok. Seperti yang kita tahu, dalam batik terdapat beberapa teori yang dapat dirungkaikan dan dapat diperjelaskan bahawa beberapa contoh. Dengan beberapa contoh, terdapat beberapa teori yang dapat dijelaskan adalah teori estetika kepengarangan dalam karya batik tersebut. Kepengarangan bermaksud perihal yang berkaitan dengan pengarang yang menciptakan idea batik blok tersebut. Batik terdapat beberapa jenis batik iaitu batik canting, batik blok, batik skrin dan sebagainya. Pengarang batik blok iaitu Abdul Ghani Ma'adi yang merupakan pengarang atau pereka batik blok yang dihasilkan. Pengarang tersebut mempunyai idea estetika yang mampu menjadikan karya batik tersebut lebih kelihatan semula jadi dan sempurna. Dengan adanya idea estetika atau bersifat keindahan yang tercetus oleh pengarang telah menjadikan karya tersebut nampak menarik dan menghasilkan batik yang cantik dan sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Ismail bin Muhammad Amiruddin. Saya akan menerangkan tentang batik tulis ataupun juga dikenali sebagai batik lukis. Iaitu batik lukis ini merujuk kepada corak pada kain batik yang dilukis daripada tangan, yang dilukis secara bebas. Batik lukis ataupun tulis juga mempunyai corak yang pelbagai dan setiap satu adalah unik dan tidak akan sama dengan yang lain. Di alam Melayu, batik lukis mempunyai corak bunga. Ini sebabkan Islam melarang pengikutnya melukis benda hidup, corak benda hidup. Corak bunga ini telah digemari sejak Kesultanan Melaka. Lagi ini terbukti apabila dicatat dalam Sulalatus Salatin, iaitu sejarah Melayu berkenaan Hang Nadim diperintahkan oleh Sultan Mahmud bagi membeli kain serasah dengan 40 bunga pada setiap satunya. Bagi batik lukis, di bahagian lain terdapat pelbagai corak termasuk manusia dan haiwan yang dihasilkan. Alat canting yang digunakan bagi melakar corak batik ini adalah lilin panas di atas kain putih. Setelah kerja-kerja melakar selesai, proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat, di mana bahagian-bahagian yang terkena lilin tidak
akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna dilakukan. Lilin akan cair dan tanggal dan meninggalkan kesan warna apabila proses lilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini berwarna putih sebagai benteng. Terdapat banyak jenis canting, antaranya ialah canting kasut, canting laras 2 dan canting laras 3 dan 4 dan lain-lain. Terima kasih. Kita teruskan kepada teori yang digunakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Irfan bin Ismail, bernombor TC 9A0345. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang teori yang boleh dikaitkan dengan jenis kain ini. Okay, teori yang boleh dikaitkan dengan jenis kain batik tersebut ialah teori asas estetika dalam warisan, iaitu bermaksud aktiviti pengamatan nilai estetika terhadap hasil seni yang boleh dibagi kepada 3 tahap. Iaitu tahap pertama ialah persepsi kepada kualiti bahan. Sebagai contohnya, kain yang boleh diregat, yang boleh dilukis, dicanting dan boleh diwarnakan. Dan tahap kedua pula ialah cara pengolahan bahan bagi mendapatkan rupa, bentuk serta corak yang menarik. Sebagai contohnya, corak yang dihasilkan terdiri daripada motif tumbuh-tumbuhan serta corak geometri. Dan akhir sekali tahap ketiga, iaitu kerana keseluruhan reka bentuk dalam menimbulkan satu kesan corak yang bersifat motif alam yang dapat menimbulkan perasaan yang tenang dan selesa. Dalam meneliti sebuah karya seni kreatif pula, pengamatan nilai estetika akan berlaku melalui 2 pengalaman, iaitu pengalaman estetik dan pengalaman langsung. Okey, pengalaman estetik bermaksud kefahaman tentang aspek pengalaman intelektual dan penyumbang kepada pengalaman estetik yang dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu, masyarakat dan persekitaran. Manakala pengalaman langsung pula ialah pengalaman langsung diperolehi melalui pembelajaran, apresiasi dan aktiviti penghasilan produk yang melibatkan diri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Harundin bin Saleh dan nombor metrik saya C19E0234. Okey, di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang batik skrin. Okey, batik skrin merujuk kepada kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna yang menggunakan corak. Batik yang dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polister yang berpengidang. Skrin dilengkapi di atas kain putih. Proses pewarna dengan melakukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara begini akan diulang banyak kali agar mendapatkan hasil yang begitu cantik dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak batik yang lengkap lah. Sebab cara ni akan diulang banyak kali agar corak batik itu dapat dihasilkan dengan begitu cantik dan jelas dan mengikutkan pelbagai corak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabri bin Ibrahim. Terima kasih kepada sahabat saya kerana memberi saya peluang untuk membentangkan bahagian saya. Jadi untuk bahagian saya ini, saya akan menerangkan teori yang digunakan dalam kain batik skrin. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dalam semester ini untuk subjek ekspresasi estetika, teori yang boleh dikaitkan untuk kain batik jenis skrin ini adalah teori ekspresasi alam sekitar, di mana menurut apa yang saya pelajari, teori ini dia mengaitkan alam semula jadi dengan sesuatu hasil ataupun karya seni. Dan jika kita boleh lihat pada setiap jenis batik ataupun pada batik skrin, kebanyakan corak yang dihasilkan adalah berbentuk alam sekitar dan kebanyakannya berbentuk
flora. Mengapa saya berpegang teguh kepada teori ini? Kerana jika kita lihat gambar-gambar di atas, kebanyakan corak-corak mereka adalah berdasarkan bunga-bunga dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan ini menunjukkan yang mereka ini sangat berkait rapat dengan alam sekitar, dan mereka yang menghasilkan ini menghargai nilai estetika di dalam alam sekitar, sehinggakan mereka tidak menyia-nyiakan apa yang mereka hargai itu dan menerapkan ke dalam seni batik. Jadi untuk bahagian saya hanya itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zarul Hamidi bin Zahari. Saya akan membentangkan sedikit tentang sejarah batik Pelangi. Batik Pelangi berasal daripada India sejak abad 18-an dan dikenali sebagai Bandhani. Perkataan Bandhani ini berasal daripada perkataan Hindustan yang bermaksud topi. Batik Pelangi ini dibawa masuk ketika zaman Melaka maju dengan dagangan yang datang dari seluruh negara. Seterusnya ciri-ciri batik Pelangi, dia menggunakan warna yang boleh diperoleh daripada alam sekitar seperti kulit buah-buahan, daun-daun, batang-batang dan akar kayu. Kesemua bahan pewarna ini direbus dahulu sebelum ditapis dan digunakan untuk celup batik Pelangi. Jenis warna batik Pelangi menggunakan warna yang jelas seperti warna kuning, hijau dan biru muda. Manakala warna yang gelap terdiri daripada warna oranye, dan warna ungu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahri bin Azmi akan meneruskan tentang teori yang dikaitkan dalam menghasilkan batik Pelangi. Teori yang digunakan dalam menghasilkan batik Pelangi ini adalah golden ratio. Golden ratio adalah bermaksud emas, seperti emas yang merupakan sebuah angka yang sangat special dalam matematik. Angka ini sering muncul dalam konsep geometri, seni, arsitektur, hingga struktur makhluk hidup. Ciri-ciri teori golden ratio yang terdapat pada batik Pelangi ini adalah susun atur dan corak yang seimbang, sistematik dan terikat. Kain batik Pelangi mempunyai ragam bentuk seperti binatang, bulat, segitiga dan empasti. Yang diolah dengan unsur tumbuhan dan kerawang. Batik Pelangi yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri tersebut, dan ia adalah sangat berkait rapat dengan teori golden ratio. Sekian, terima kasih.